Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ya Rabbana fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma allimna at-ta'wil wa faqihna fid din wahdina ila sawa'is sabil ya Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Selamat bertemu kembali kepada pelajar-pelajar Masjid Darul Ma'mur. Sama-samalah kita teruskan pengajian kita, iaitu Aqidatun Najin dalam Tauhid. InsyaAllah kita akan mulakan dari muka surat 69, iaitu tajuk iradat dan keterangannya. Dan katanya, kata pengarang, wal iradah, dan iradat, iaitu maknanya artinya berkehendak. Berkehendak maknanya ialah kita tahu maulah, mau, hendak. Artinya kalau kita nak pergi jalan, kita hendak berjalan. Kita nak makan, kita hendak makan. Jadi Allah Ta'ala bersifat seperti itu. Artinya sifat Allah Ta'ala berkehendak membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu. Sebagaimana yang pertama sekali yang telah kita katakan untuk mengenal Allah Ta'ala ialah kita percaya kewujudannya. Allah Ta'ala itu wujud, dan wujud itu sifat nafsiyah. Artinya diri sendiri itulah wujud. Wujud itu ialah diri itu, tidak boleh dipisahkan. Kemudian kita pelajari lepas itu, wujudnya Allah Ta'ala itu ialah wujud yang tidak permulaan, yang kita katakan qidam. Wujud yang tidak berkesudahan, kita katakan sifat baqa. Wujud yang tidak bersamaan dengan makhluk atau alam, kita katakan al-mukhalafah lil hawadis. Dan wujud yang esa, kita katakan wahdaniyah. Dan wujud yang tidak berhajat kepada sesuatu ialah dengan makna tidak berhajat kepada sesuatu dengan adamul ihtiyaj ila ghairihi, tidak berhajat kepada sesuatu. Jadi itulah 5 perkara yang dimaksudkan dengan sifat-sifat salbiyah. Tiada permulaan, tiada kesudahan, tiada persamaan, tiada berbilang-bilang, dan tiada berhajat kepada sesuatu yang lain. Kemudian diikuti pula untuk kita mengetahui sifat Allah Ta'ala yang lain daripada zat. Yang mana zat ada sifatnya, sifat berdiri dengan zat. Iaitu yang pertama, sifat kudrah yang telah kita bahaskan pada pelajaran yang lalu. Itu kudrat, iaitu Allah Ta'ala berkuasa. Lawannya Allah Ta'ala lemah, tidak berkuasa. Jadi sifat berkuasa ni salah satu makna daripada makna yang berbeza dengan zat. Sebab itu dikatakan makna. Artinya sifat maknan, kemudian disambung pula dengan sifat-sifat lain, iaitu iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Itu semuanya sifat-sifat ma'ani, sebanyak 7 sifat. Itu sifat-sifat yang mempunyai makna-makna tertentu lain daripada makna zat. Bukanlah maknanya Allah Ta'ala tidak ada zatnya lain, kemudian sifatnya lain. Bukan begitu, tapi maknanya zat Allah Ta'ala tadi mempunyai sifat ini, dan sifat ini berarti makna lain daripada makna zat. Makna bukanlah maknanya zat. Sifat tetap sifat, dan zat ialah zat. Itulah sebab dipanggil sifat ma'ani. Artinya sifat kudrat satu makna, sifat iradat makna, sifat ilmu satu makna, sifat hayat satu makna, sifat basar satu makna,
sifat sama' satu makna, sifat kalam satu makna. Jadi sebab dipanggil ma'ni. Jadi kita telah bahaskan sifat kudrat, kita tahu apa yang takluk kudrat daripada Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa dengan sifat kudrat itu. Kita baca kata pengarang ini seterusnya. Iaitu sifat wujudiyah yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala yang mentakhsiskan mungkin dengan setengah yang harus atasnya, yakni atas mungkin itu, maka katanya mentakhsiskan mungkin hingga akhirnya itu isyarat kepada ta'alluqnya tanjizi qadim, dan iaitu mentakhsiskan suatu dengan setengah barang yang harus atasnya pada azali atas isyarat kepada ta'alluqnya tanjizi hadis. Kerana dibinakan atas kaul yang berkata dengan dia, dan iaitu mentakhsiskan sesuatu dengan demikian itu pada ketika mengadakan dia atau mengadamkan dia, tiada isyarat kepada ta'alluqnya suluhi qadim, dan iaitu patutnya pada azali bagi mentakhsiskan mungkin dengan tiap-tiap suatu daripada barang yang harus atasnya, kerana bersegera faham daripada ta'bir dengan takhsis itu bahawa murad takhsis itu dengan fi'il perbuatan. Itulah takrif sifat iradah, artinya berkehendak, iaitu satu sifat di mana Allah Ta'ala mentakhsiskan, artinya menentukan, khususkan kepada satu mungkin atas satu ketentuan yang lain. Seperti mentakhsiskan adanya mungkin tadi dan mentakhsiskan atau mentakhsiskan tiadanya mungkin. Maknanya bila sesuatu mungkin tadi akan diadakan, Allah Ta'ala mentakhsiskan kehendaknya kepada mungkin tadi lalu diadakan. Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala mau mentiadakan, dia mengkhususkan mungkin tadi supaya tiada. Sebagai contohlah kita manusia, iaitu dalam zaman azali lagi. Azali ini bukan zaman, tapi kita ibaratkan sebelum Allah mencipta dunia ini, itu dikatakan azali. Artinya dunia ini tak ada. Yang ada ialah Allah Ta'ala sahaja. Jadi bila Allah Ta'ala berkehendak mencipta dunia ini, alam ini, masuklah kita langit dan bumi, matahari dan bulan, cakrawala-cakrawala yang lain, bintang-bintang, tanah-tanah, haiwan-haiwan, rumput rampai, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Itulah azali, kerana itu belum ada. Jadi Allah Ta'ala nak adakan benda yang belum ada. Itulah makna takhsis. Makna Allah Ta'ala menetapkan benda tadi akan ada, walaupun pada waktu itu belum ada. Jadi Allah Ta'ala mengkhususkan begitu. Jadi itu dipanggil ta'alluq, maknanya kehendak Allah Ta'ala pada waktu itu. Itulah yang dikenal ta'alluq tanjizi qadim. Artinya Allah Ta'ala berkehendak mengadakan alam ini, lalu Allah Ta'ala melaksanakan adanya alam ini kemudian. Itu tanjizi qadim. Maknanya tanjizi pelaksanaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mengadakan alam ini pada zaman sebelum alam ini wujud, sebelum alam ini ada. Itu sebab dipanggil tanjizi qadim. Kemudian bila betul-betul alam ini ada, benar-benar alam ini sudah ada, maka itu dipanggil tanjizi hadis. Artinya sekarang ni alam ni ada. Jadi Allah Ta'ala daripada tanjizi qadim tadi, yang mana Allah Ta'ala berkehendak
supaya alam ini wujud, lalu benar-benar diwujudkan sekarang ini, maka itulah dinamakan tanjizi hadis. Artinya pelaksanaan yang baru. Kalau dulu artinya tanjizi qadim, artinya pelaksanaan yang Allah Ta'ala sudah berkehendak pada waktu itu, yang mana belum malam ini wujud. Kemudian bila wujud dipanggil tanjizi hadis. Jadi pada kita telah bercakap pada yang lalu tentang takluk kudrat ada suluhi qadim. Artinya bila Allah Ta'ala nak berkuasa sesuatu, sama ada benda yang nak dikuasakan tadi, seperti alam ini, adakah patut atau tidak patut? Itu kudrat. Tapi dalam iradat tidak perlu itu. Artinya tidak perlu ada suluhi qadim. Kerana kerana sifat Allah Ta'ala tadi berkehendak. Tak perlu lagi kepada suluhi qadim. Allah Ta'ala berkehendak mengadakan atau tidak mengadakan. Itu Allah Ta'ala mukhassis, menentukan, menetapkan benda itu ada atau tiada. Jadi kalau kita nak ibaratkan misalnya yang tiada lah, yang Allah Ta'ala memang hendak benda itu tak ada. Seperti burung dibuat daripada emas. Allah Ta'ala tidak cipta burung daripada emas. Yang Tuhan cipta ialah burung, ada sayap, ada bulu, ada kaki, ada paruh. Itu yang kita nampak, burung. Tapi kita tak nampak burung emas. Artinya Allah Ta'ala tidak berkehendak untuk mencipta burung daripada emas. Itu makna Allah Ta'ala khususkan benda itu tidak wujud. Tidak ada. Tidak ada burung daripada emas. Itu sebagai contoh lah. Tapi yang Allah Ta'ala cipta, yang ada ni. Jadi bila kita percaya pada gitu, maka kita akan menyorot ke belakang. Segala benda yang berlaku kepada kita ini adalah dengan kehendak Allah Ta'ala daripada alam azali lagi. Pada tanjizi qadim. Kemudian bila berlaku, tanjizi hadis. Pada zaman sekarang lah, zaman virus corona. Kita tahu dia ada pada tahun lalu, yang dikenal atau yang diketahui pada Januari tahun lepas, 2020. Artinya tahun sebelum 2020 tak ada orang kenal virus ini. Jadi virus ini wujud pada tahun 2020. Artinya sebelum itu, sebelum alam ini wujud, Allah Ta'ala sudah tetapkan wujudnya dalam tanjizi qadim. Kemudian tahun 2020 benar-benar wujud. Kita kenal sekarang ini, dulu tak pernah kita dengar pun, coronavirus. Artinya itu tanjizi hadis. Kita faham lah tu ya. Itu sebabnya. Maknanya semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kehendak Allah Ta'ala. Jadi kalau kita sudah beriktikad dan faham seperti itu, kita tahu bahawa ini adalah kehendak Allah Ta'ala. Bukan kehendak siapa-siapa. Artinya kalau Allah Ta'ala hendak tak ada, tidak wujud corona ini, tak akan wujud. Artinya sama macam kita tahun 2019, 2018, tahun 2000, ke belakang lagi, belum ada. Tapi bila Allah Ta'ala hendak, lalu Allah Ta'ala adakan. Itulah pengertian kun fayakun. Jadi maka jadi. Di mana semuanya dengan kehendak Allah Ta'ala. Itulah maknanya keimanan kita bila benar-benar mengetahui Allah Ta'ala bersifat berkehendak. Maknanya segala yang berlaku, yang akan berlaku adalah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jangan kita merasa apa-apa lagi. Kita cuma berdoa supaya Allah Ta'ala kuatkan kita untuk mengatasinya, untuk bertahan
dan tetap dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita tahu hidup dalam dunia ini hanya sementara dan hidup di akhirat itulah yang kekal dan abadi. Saya teruskan pembacaannya. Dan lagi pula takbir dengan setengah barang yang harus atasnya itu menghendaki ia akan dia, yakni akan takhsis dengan fi'il, kerana bahawa iradat itu patut pada azali bagi mentakhsiskan mungkin dengan tiap-tiap suatu daripada barang yang harus atasnya tiada dengan setengahnya. Maka hasil bagi iradat itu tiga ta'aluk kerana terdibinakan atas kaul yang berkata dengan bahawa bagi iradat itu ta'aluk tanjizi hadis. Jadi bila Allah Ta'ala berkehendak, artinya kehendak Allah Ta'ala itu sudah ada dalam tanjizi qadim. Allah Ta'ala hendak adakan alam ini. Allah Ta'ala hendak adakan kuman virus, coronavirus. Artinya Allah Ta'ala berkehendak ini sudah ditaksiskan. Mana benda yang mungkin, ini benda mungkin. Boleh jadi Allah Ta'ala nak mengadakan atau tidak mengadakan. Seandainya Allah Ta'ala hendak tidak mewujudkan, tidak mengadakan virus ni, tidak ada. Artinya sampai sekarang tak ada benda tu, virus ni. Tapi Allah Ta'ala sudah laksanakan pada zaman dulu, mengkhususkan adanya dan mengkhususkan yang tiada tadi ditiadakan. Artinya tidak ada, tak ada, tapi tetap ada. Jadi ada. Jadi sekarang wujud. Itulah makna iradat. Jadi pada tanjizi qadim, Allah Ta'ala tetapkan tentang adanya. Kemudian bila sudah ada betul-betul, itu dipanggil tanjizi hadis. Artinya pelaksanaan itu adalah pelaksanaan yang baru. Tapi jangan kita terlupa pula makna qadim dan hadis ni. Qadim tak ada permulaan. Hadis mana yang ada permulaan. Bila kita katakan tanjizi hadis, makna tanjizi yang ada permulaan. Artinya mulanya tak ada, kemudian baru ada. Mana 2019 tak ada coronavirus, 2020 baru ada. Walaupun ada penyiasatan-penyiasatan mungkin telah berlaku sebelum itu dan sebagainya, itu masalah lain lah. Tapi yang kita ketahui dengan betul ialah kita kenal dia dalam tahun 2020. Coronavirus. Itu tanjizi hadis, mana Allah Ta'ala pelaksanaan yang baru ni. Bermula kaul yang tahqiq bahawa yang demikian itu, yakni tanjizi hadis itu adalah ta'aluk yang mustaqil, tetapi menzahirkan bagi ta'aluk tanjizi qadim jua. Dan atas kaul ini, maka adalah bagi iradat itu dua ta'aluk jua, maka hanyalah salah satu daripada keduanya, suluhi qadim dan kedua tanjizi qadim. Jadi daripada apa yang dikatakan tentang kaul mengatakan bahawasanya irada ialah satu sifat di mana Allah Ta'ala menentukan atas sesuatu mungkin adanya atau tiadanya. Jadi penentuan itu berlaku dalam tanjizi qadim, yang mana pada asalnya Allah Ta'ala akan mengadakan atau mentiadakan. Kemudian berlaku betul-betul, maka itu tanjizi hadis. Kemudian ada lagi ta'aluk mengikut satu kaul yang lain pula, iaitu suluhi qadim. Artinya bila Allah Ta'ala berkehendak sesuatu, kehendak tadi adalah patut atau tidak Allah Ta'ala untuk mengadakan atau mentiadakan. Jadi dalam contoh yang saya katakan tadi, alam ini patut tak Allah Ta'ala adakan? Jadi patut Allah Ta'ala adakan, adalah alam ini. Kalau patut Allah Ta'ala tiadakan, tidak patut. Tidak ada alam ini. Itu suluhi qadim dipanggil. Suluhi qadim. Artinya sebelum
laksanakan pada zaman dulu, kepatutan tuan mesti ada. Suluhi khadim. Ta'alluq suluhi khadim. Bila sudah diadakan, artinya maka dia dipanggil ta'alluq tanjizi khadim. Bila sudah benar-benar benda yang nak diadakan tadi ada, maka itu dipanggil tanjizi hadis. Jadi para pelajar sekalian, saya tidak memberatkan lagi kepala kita untuk berfikir ini. Jadi biarlah kita berhenti sedikit pada hari ini. Dan mana kita telah membaca muka surat 69 ini, kita akan sambunglah di lain kali. Jadi sama-samalah kita doakan supaya Masjid Darul Makmur sentiasa makmur. Dan tuan-tuan, jika ada kelebihan dan sebagainya, jangan teragak-agak untuk menderma dan memberi bantuan untuk menanam saham di akhirat kelak. Maka salam sejahtera daripada pengurusi dan segala pegawai-pegawai Masjid Darul Makmur. Hingga bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.